Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan sambung dengan bab 6. Cikgu dah maklumkan, cikgu akan laju, cikgu minta maaf banyak-banyak sebab awak pun akan ada ujian bulan 8 nanti. Nanti dalam masa terdekat pun akan ada peperiksaan tengah tahun. Jadi kita terpaksa habiskan silibus. Memang kena habiskan silibus dalam bulan 8 ni. Okay, kita tengok bab 6 fungsi trigonometric function. Okay, apa yang penting dalam bab 6? Okay, kita tengok nota. Dia kata sudut positif ialah sudut yang diukur lawan arah jam. Jadi kalau awak nampak sin 30, dia akan lawan arah jam. Kalau awak nampak sin negatif 30, okay, sudut negatif pula ialah sudut yang diukur ikut arah jam. Okay, jadi kalau yang ni lawan arah jam. Kalau yang ni akan ikut arah jam. Ingat kalau negatif ikut arah jam. Penting ke? Penting. Sudut positif ikut sudut negatif. Sudut positif lawan sudut negatif ikut. Okay, dia macam berlawanan lah sikit kan. Okay, seterusnya sudut diukur dalam darjah dan radian. Okay. Nombor 4, sudut tirus di antara sebarang sudut dan paksi X disebut sebagai sudut asas. Jadi sudut asas tu yang mana? Sudut asas tu kalau kita buat kat sini, sini tu sebagai sudut asas pada paksi X. Ni paksi X. Jadi dekat sini tu ialah semua sudut asas. Okay, itu antara yang penting. Lagi apa yang penting lagi dalam bab ni? Okay, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ikut arah jam dengan lawan arah jam. Ini awak tulis nota Okay, kalau macam ni. Okay, kalau macam ni kita panggil lawan arah jam kan. Cara baca dia 90, 180, 270, 360. Kalau sampai sini 360. Kalau lebih lagi kita tambah lagi 90. Okay, 360 tambah lagi 90. Jadi dekat sini ialah 450. Tambah lagi 90. Tambah lagi 90 ialah dekat sini 540 dan seterusnya. Okey, itu kalau ikut arah jam. Kalau lawan yang tu kalau lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, semua akan bermula dari paksi X yang positif. Jadi macam ni kan. Sekarang kalau ikut arah jam, dia akan bermula dari bawah sini. Dia semua bermula dari X yang positif. Dia akan jadi macam ni. Okay, macam dah. Macam tadi juga cara baca dia 90, 180, 270, 360, 450, 540. Okay, cara baca tu penting awak tahu. Seterusnya, kalaulah dia kata dia dekat 90, dia dekat 70. Jadi kat mana dia berada? Dia sebelum 90. Okay, dekat sini ialah 70. Okay, kalaulah dia kata dia berada di 230. Jadi dekat mana 230? Jadi kita putarkan 90, 180, 230. Dia belum. Sebelum 270 ialah 230. Okey, itu maksudnya. Kalau semua sini ialah 270 kan? 90, 180, 270, 360. Kalau 230 kita akan tandakan dekat sini sebelum dia. Okey, lagi itu cara baca darjah. Seterusnya kita baca kalau dalam radian. Okey, kalau dalam radian, pi, yang awak tahu, pi adalah bersamaan dengan 180 darjah. Kalau separuh, ialah pi per 2, betul? Setengah pi adalah bersamaan dengan 90 darjah. Jadi dekat sini ialah pi per 2, dekat sini ialah pi. Okey, sini ialah pi per 2, setengah pi, ini adalah pi. Yang ni adalah pi per 2, pi tambah setengah pi ialah 3 per 2 pi kan. Yang ni ialah 4 per 2 ataupun 2 pi. Okay. Maksudnya kalau sini pi kan, 1 pi, jadi belakang penuh ialah 2 pi. Okay. 2 pi bersamaan dengan 360 darjah. Okay. Jadi dalam sebutan ni pun awak kena tahu. Jadi kalau 3 per 2, 3 bahagi 2 ialah 1.5 kan.
Okay, ini ialah bersamaan dengan 1.5 pi. Yang ni bersamaan dengan 0.5 pi, setengah pi. Okay, kalaulah dia minta 0.4 pi, 0.4 kan? 0.4 ialah, kalau dia kata 0.4 pi ataupun dia bagi 2/5 pi, awak mesti tahu, oh dia adalah di kawasan ini. Di kawasan sebelum 0.5 pi ialah 0.4 pi ataupun bersamaan dengan 2/5 pi. Okay. Kalaulah dia kata dekat sini, contoh dia bagi 0.7 pi. Jadi kalau 0.7 dia melebihi daripada 0.5, dia berada dekat sini. Ini adalah 0.7 pi ataupun 0.7 bersamaan dengan 7/10 pi. Okey. Seterusnya, kalaulah dia kata dia berada di sini, kan? Dia adalah lebih besar daripada 1 pi, kan? Dia berada lebih besar daripada 1 pi. Contoh dia 1.2 pi. Jadi kalau 1.2 pi bersamaan dengan 1.2, tukarkan dalam pecahan, dia adalah bersamaan dengan 6/5 pi. Jadi 6/5 pi tu berada di sukuan ketiga. Okey, yang ni nama sukuan pertama, yang ni nama sukuan kedua, yang ni nama sukuan ketiga, yang ni nama sukuan keempat. Yang ni awak dah belajar pun dalam matematik biasa, matematik moden. Cikgu harap awak boleh aplikasikan sukuan 1, 2, 3, 4. Seterusnya, apa yang lagi penting, apa yang penting lagi ialah, maaf cikgu cakap secara langsung, awak cuba ambil nota. Yang mana yang perlu awak ingat, awak tolong ambil nota. Okey, dekat sini kita panggil A, S, T, K. Apa maksud tu? Sini all, semua yang positif. Sini sin saja yang positif. Sini tangent yang positif. Sini cos yang positif. Okey, kenapa? Sebenarnya dia asal usulnya daripada sini. Okey, dekat sini contoh cikgu ambil sini, dekat sini kan, dekat sini dua-dua paksi X positif, paksi Y positif. Okey, contoh kalau cikgu ambil dia dekat sini, dekat di sukuan kedua. Okey, dekat sukuan kedua. Sekarang kalau kita nak sin theta ialah setentang per hipotenus. Kan? Jadi setentang dia adalah paksi Y. Paksi Y dia positif, kan? Positif. Jadi hipotenus dia pun positif. Jadi sebab tu positif. Okey, kalau cos, kan? Sebelahan dia ni dekat di paksi X yang negatif, kan? Ini kan negatif, kan? Ini nombor negatif. Ini positif, kan? Bawah ni negatif. Ini positif. Okey, jadi kalau cos, sebab apa dia negatif? Sebab dia sebelahan per hipotenus. Sebelahan per hipotenus jadi negatif. Dia dapat negatif. Seterusnya kalau tan ialah setentang persebelahan. Positif per negatif dapat juga negatif. Jadi sebab itulah di sukuan kedua sin sahaja yang positif. Asal usulnya daripada situ. Kalau awak nak hafal, awak hafal ASTK. Okey, seterusnya apa lagi yang penting? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Sekejap